So diharapkan tuan-tuan dan puan-puan semua sudah sudah biasa dengan beberapa teknik-teknik yang kita perkenalkan di sini, macam mana nak menggunakan pembelajaran ni secara digital, ya, termasuk macam mana nak share screen. Dan hari ini saya akan bawa kepada bahagian kedua kalimah ismun, ya. Bahagian kedua kalimah ismun, iaitu kita nak belajar sekarang ni mengenali kalimah ismun. Yang dikatakan ismun tu apa dia, ya, dan kita akan lihat ciri-ciri dia. Okey, ismun sebenarnya dalam kumpulan kalimah-kalimah Quran ialah kumpulan nombor 1 lah. Dulu kita slide bahagian pertama tu kita telah diperkenalkan ada 3 kumpulan kalimah Quran: ismun, fi'lun dengan harfun, ya. So kita mulakan dengan melihat dengan lebih detail kalimah ismun. Ini sebagai imbasan saja. Ingat kembali apa yang kita telah bincangkan dalam bahagian pertama. Apabila dikatakan ismun, iaitu kata nama, bahasa Melayu dia kata nama, dia kalimah yang berkait dengan orang, ya, orang. Contohnya dalam Quran dia ada huwa. Huwa itu kalimah Quran itu, huwa adalah seorang lelaki. Itu maknanya dia membincangkan tentang individu, ya. Kalau hiya, individu tu ialah perempuan. Kalau huwa tu lelaki. Ini sebagai contoh berkaitan dengan orang. Dalam surah Yasin ada kalimah ashabal qaryati. Itu membincang tentang penduduk. Penduduk tu maknanya orang jugalah, ya. Di sini penduduk sebuah negeri. Al-Qaryati itu sebenarnya sebuah negeri. Ini digunakan kata nama ismun tu dalam rangkaian 2 kalimah sekali. So kita akan nanti dalam Al-Quran banyak kita akan jumpa bentuk dia macam ni. Ada kalimah yang pertama, lepas tu ada kalimah kedua. Kedua-dua kalimah tu adalah kalimah kata nama. Jadi rangkaian ni nanti kita akan belajar dipanggilkan idhafah. So idhafah kita akan lihat kalimah pertama tu dia tidak bertanwin. Ba tu tidak boleh mengambil tanwin dan dia tidak ada alif lam ta'rifah. Itulah pattern dia, ya. Apabila 2 kata nama digabungkan untuk berfungsi sebagai idhafah. Idhafah dalam bahasa Arab dia, Melayu dipanggil sandaran. Maknanya kalimah pertama ni nak memberi makna pada dia, dia kena ada kalimah yang kedua. Itu dia bersandar pada. Katakanlah ashabana maknanya apa? Penduduk. Tetapi penduduk kalau tak ada yang kalimah kedua, dia tergantung makna dia. So dia kena ada kalimah yang jadi penduduk sebuah negeri. Barulah dia ada beri makna kepada ashabah tadi, ya. Kalau tidak dia tergantung. Itulah dipanggilkan pertalian idhafah atau persandaran yang menggunakan juga kata nama, ya. Kemudian dalam Al-Quran ada an-nasu. An-nasu itu ialah manusia. Tuhan nak menceritakan tentang cerita ni tentang manusia, ya. Dia itu pun kata nama juga. Kita akan lihat nanti apa salah satu daripada tanda dia ada alif lam ta'rifah ni. Itu menunjukkan dia kata nama lah. Sebagaimana di sini tadi alif lam ta'rifah dia ada kata nama. Yang ni apa tanda dia? Gabungan. Dia bergabung 2 ni, itu maknanya kata nama juga. So banyak cara kita boleh mengenal kata nama, ya. Kadang-kadang dia sebiji macam ni saja dan dia tidak berubah. Itu ciri-ciri kata nama yang dipanggilkan mabni. Tulisan dia tak berubah. Dia walau macam mana keadaan dia pun, ejaan dia sama je, huwa. Tapi yang lain tu kadang-kadang boleh berubah, ya. Okey, contoh kata nama yang berkaitan dengan orang ialah umat. Ummatun. Ini apa tanda dia? Dia ada tanwin pula. Huruf yang terakhir tu, tanwin tu menunjukkan tanda kata nama juga. Tanda ismun. Okey. Kata nama juga boleh berkait dengan benda. Tadi orang. Benda, apa beza benda dengan orang? Benda ni dia tidak berakal. Orang dia berakal. Ya. Contohnya pokok. Pokok dalam Quran dipanggil asyajaratu. So ini tanda dia alif lam ta'rifah ni menunjukkan dia kalimah kata nama. Buyutun ada tanwin. Dia tak ada alif lam ta'rifah. Dia ada bertanwin. Ya.
So mana kita boleh melihat pattern kalimah kata nama apabila tak ada alif lam ta'rifah, huruf terakhir dia bertanwin. Apabila ada alif lam ta'rifah, huruf terakhirnya tak boleh mengambil tanwin. Itu pattern cara kita mengenal. So yang ni kita dah belajar dalam dalam bahagian pertama tu, yang ni dipanggil isim ma'rifah, yang ni isim nakirah. Yang ni sudah khusus, boleh dikenal pasti, tetapi yang ni diceritakan secara umum. Ya, dia kata buyutun rumah, tak tahu rumah yang mana satu lagi. Tetapi kalau asyajaratu ada alif lam tu maknanya pokok itu. Lebih kurang pokok itu mana kita dah kenal dia. Begitu juga langit ni. As-sama ada alif lam ta'rifah, mana kita tahu langit yang mana satu. Yang ni langit itu biasanya merujuk kepada langit yang pertama tu. Dia tidak secara umum. Kalau Allah nak cerita umum saja, Allah akan menggunakan bukan as-sama'u, sebab sama ni biasanya Allah akan menggunakan sama'un. Sama'un bertanwin, maknanya satu langit tapi tak tahu yang mana satu. Itu dia diceritakan secara umum, ya. Okey. Nah, kemudian selain daripada orang ataupun benda tadi, kata nama juga boleh digunakan dalam menerangkan sesuatu sifat kepada sesuatu benda seperti besar. Ya, so kata yang besar ni kumpulan dipanggilkan kata sifat. Kabirun dalam Quran, besar tu adalah juga kata nama. Ataupun al-azimu, yang ni nakirah, yang ni ma'rifah. Ada alif lam, ya. Ada je alif lam ta'rifah, huruf terakhir tidak bertanwin. Tidak ada alif ta'rifah, huruf yang di hujungnya bertanwin. Kedua-dua ni adalah kata sifat. Kata nama juga boleh digunakan dalam menerangkan nama sebuah negara. Misra. Ahmad nama seseorang. Ataupun nama sebuah bandar. Madinah. Ini dipanggil kata nama khas. Ya. Lepas tu, kata nama boleh juga kata isyarat. Contohnya itu. Dalam Quran, zalika. Ya. Zalika itu tu adalah juga kata nama. Kumpulan dia ialah kata isyarat. Ya. Isyarat itu sebenarnya daripada bahasa Arab. Ya. Bahasa Arab kalau nak menyebut isyarat ni, ta ni bertukar kepada ha. Dia jadi isyarah. Isyarah. Melayu dia gunakan ta tu, dia ija isyarat. Ya. Lampu isyarat, kita kata itu sebenarnya daripada Arab lah. Isyarat maknanya petunjuk. Jadi kata petunjuk. Itu, ini, di sana, di sini, contoh di sini dalam Quran gunakan ha-huna. Ya. Ha-huna. Itu adalah kata isyarat. Kemudian kata nama juga boleh digunakan kata ganti nama. Maknanya seseorang tu kita tak sebut nama dia, kita sebut saya, iaitu ana. Ini pun kata nama juga. Ataupun dia. Dia boleh jadi huwa ataupun hiya. Ya, mereka boleh jadi hum. Kadang-kadang mengambil bentuk waw alif ziyadah, ya, di hujungnya, ataupun kadang-kadang apa lagi hum di dalam apa, ya, hum, mereka ni boleh jadi perempuan juga. Yang ni lelaki. Hum lelaki, kalau perempuan dia jadi hunna. Mereka bergantung pada ayat itu, ya. Ini contoh mereka lelaki hum, kalau mereka perempuan hunna. Itu kita akan jumpa nanti, ya, dalam senarai kata nama kita nanti. Lepas tu kamu pun kata ganti nama. Kita tak sebut nama dia, kita panggil dia kamu saja. Kamu dalam Al-Quran dia jadi antum, anta, ataupun kadang-kadang gunakan ka dan ki. Ya, ka untuk seorang lelaki, ki untuk seorang perempuan. Ya, so kita akan jumpa nanti banyak jenis dia. Kemudian kata perbandingan pun termasuk dalam kata nama, iaitu kalau kita, dalam Quran kata lebih besar. Tadi kabirun tu besar saja. Kemudian bila nak mengatakan lebih besar dalam bentuk perbandingan, ya, daripada kata sifat kabirun tu dia bertukar bentuk jadi akbaru. Jadi Allahu Akbar tu nak menunjukkan Allah tu
lebih besar, dan kadang-kadang dia juga bermakna paling besar. Macam paling bagus. Yang paling bagus dalam Quran dia khairun. Itu menunjuk ini adalah kata perbandingan. Okey. Cuba kita lihat beberapa ciri ya. Yang ni pun sebenarnya kita dah belajar, kita nak ulas saja ya. Ciri pertama kita belajar di bahagian pertama dulu ya. Ada terdapat dua kumpulan isim dipanggilkan ciri umum ataupun khusus, iaitu isim nakirah. Isim nakirah ni tanda dia tidak ada alif lam ta'rifah. Bila tidak ada lam ta'rifah, di ujungnya huruf terakhir itu akan mengambil tanwin. Dan ini dipanggilkan kata nama yang umum. Nakirah ialah kata umum, bahasa Inggeris dipanggil indefinite noun. Kalau rumah tadi, dia tak tahu rumah mana satu lagi. Baru cerita pasal rumah saja. Itu dipanggil isim nakirah. Ya, dan kedua, berlawanan dia ialah isim ma'rifah. Ya, isim ma'rifah ialah isim yang kita boleh kenal pasti dia. Yang bahasa Inggeris dipanggil definite noun. Kata nama yang biasanya alif lam tu akan memberi makna itu. Itu ataupun ini. So bila ada alif lam ta'rifah, kalimah huruf yang terakhirnya tidak bertanwin. Itu tandanya supaya kita boleh mengenal isim nakirah dengan isim ma'rifah. Okey, cuba kita tengok beberapa contoh. Dalam ayat ke-10 Al-Baqarah, Allah nak menceritakan tentang penyakit dalam hati seseorang itu. Ini bercerita tentang orang munafik. Allah kata fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka tu ada penyakit, tapi Allah tak beritahu penyakit apa. Dia tak khusus, dia umum saja ya. Boleh jadi penyakit hati, boleh jadi penyakit dengki, hasad dan sebagainya, tak beriman. Tapi Allah kata hati penyakit ini, dia tak spesify. Jadi fazadahumullah, jadi Allah tambahkan lagi mereka tu dengan dalam keadaan berpenyakit. Yang ni penyakit, yang ni dia beza sikit, tapi dia masih lagi ada tanwin. Tapi dia mengambil tanwin baris atas, diikuti alif tu, menunjukkan masih lagi nakirah, tapi ini keadaan. Jadi Allah tambahkan ke mereka itu dalam keadaan terus berpenyakit. Itu cara mengenal lah. Ya. So bila kita pergi detail nanti kita akan belajar ini jenis isim apa. Ini isim apa ya. Ini isim lazim dipanggil common noun. Isim biasa, nama biasa, tetapi ini besok kita akan belajar kategori dia dipanggil isim haliyah. Isim nak menunjukkan keadaan sesuatu itu. Ya. Dan dia ada tanda dia. Dia mengambil fathatain, dua baris fathah dengan diikuti dengan alif. Kemudian Allah nak menerangkan menggunakan nakirah juga, tapi dalam bentuk umum juga tentang azab. Ya. Azabun. Dia umum tu. Kita tak tahu azab apa yang satu ya. Tapi Allah menerangkan azab tu dengan menggunakan isim sifat. Tadi kita ada dalam kategori tadi kita kata salah satu kata nama isim sifat kan. Kabirun. Ini salah contoh yang lain. Alimun pun isim sifat juga. Ya, dia bertanwin, tapi kenapa dia ada tanda mim tu? Sebab dia bertemu dengan ba. Ya, dia hukum tajwid di dalam Quran apabila tanwin bertemu dengan ba, dia melibatkan hukum iqlab. Jadi non baris kedua kepada tanwin tu dia akan tukarkan kepada mim. Ya, sebab tu ada mim tu maknanya kita kena baca dia dalam mengikut hukum iqlab ya, dengan merapatkan bibir kita ya. Sepatutnya nun tidak rapat bibir, tapi sebab bertemu dengan ba, kita baca dia dan dengan merapat menyentuh bibir dia. Biasanya dia tak boleh rapat sangatlah. Okey. Ini pun isim nakirah, ini pun isim nakirah. Ya, kita laju sikit, ini ulang kaji saja ya. Macam isim nakirah tu dah nama umum kan? Ya. Dia macam nama kan ada yang singular, satu, dua dan jamak kan? Itu ciri kedua lepas ni. Itu sekarang ni baru umum dengan khusus. Ciri kedua kita akan pergi tengok bilangan pula. So kita satu-satu ya. Dan akhirnya besok kita akan nampak sekali.
Satu kalimah tu kadang-kadang dia ada jamak, ada nakirah, ada makrifah. Jadi mana satu kalimah tu ada benda banyak. So kita nak lihat satu-satu dulu. Okey, itu pun nakirah. Ya, sekarang ni saya tak sebut sama ada bilangan banyak ke tidak lagi ya. Baru mengenalkan bahagian nakirah ataupun makrifah dulu. Okey, so mana yang ada di ayat ni semuanya nakirah. Okey, ayat ni kita akan lihat ada dua contoh, satu nakirah sebab ada tanwin dan satu lagi makrifah. Ya, saya tak sebut lagi sama ada bilangan dia berapa lagi ya. Kita mengenalkan satu-satu dulu. Jadi ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itu ke atas petunjuk mir rabbihim, daripada Tuhan mereka. Maknanya Allah nak mengatakan mereka ni akan mendapat huda tu daripada Allah, ya, daripada Tuhan mereka itu. Dan Allah sambung wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu orang-orang yang berjaya. Ni ialah orang-orang ataupun mereka yang berjaya. Jadi bila dia ada alif lam ta'rifah, kita sudah tahu, dah boleh kenal pasti siapa orang ni. Orang ni ialah orang yang dapat huda ni. Sebab tu dia dah dalam bentuk apa? Dah dalam bentuk makrifah. Kita boleh kenal pasti kita. Maknanya orang yang tak dapat huda, dia tak termasuk dalam humul muflihun ni. Yang ni dah khusus, dah kita kenal dia. Ya. Okey. Ayat 17 Al-Baqarah, kita lihat itu ada dua. Satu yang berbentuk ada tanwin, naron. Tengok, apabila tanwin dia baris atas, dia akan ada alif. Ya, ada alif. Tapi ada juga, kita akan jumpa nanti, ada juga yang tidak ada alif. Ya, itu ada ciri ketiga kita akan belajar dari gender pula. Jantina kata nama dia ada gender pula. Dia kata nama Melayu dia jantina. Bahasa Inggeris dipanggil gender. Maknanya kata nama ada pula lelaki dan perempuan. Itu ciri ketiga. Sekarang ni kita nak habiskan umum dengan khusus dulu ya. Ini bertanwin baris atas, dia ada alif. Tapi bila dia yang kedua tu, dia bertanwin baris bawah, dia tak ada alif. Zulumatin tak ada alif. Kalau naron, dia ada alif. Apabila dia baris atas tanwin, dia ada alif. Okey, itu cara kalimah-kalimah Al-Quran ditulis ya di dalam Al-Quran. Okey, di sini ayat ke-8 ni kita tengok semua ada alif lam ta'rifah. Yang merah tu. An-Nasi ada alif lam ta'rifah. So dia makrifah lah. Yang ni Allahi ada alif lam ta'rifah. So dia pun isim makrifah juga. Al-Yaumi dengan Al-Akhiri, dua-dua tu ada alif lam ta'rifah. Ya. So ini bentuk apa ni, Akhiri tu sebenarnya isim sifat kepada Al-Yaumi. Tadi kita jumpa Azabun Alim dalam bentuk nakirah, isim sifat. Dan isim sifat juga boleh berlaku dalam bentuk isim makrifah juga. Saya perhatikan, apabila kalimah yang nak disifatkan tu ada alif lam ta'rifah, isim sifat dia pun mesti ada alif lam ta'rifah. Al-Yaumi, Al-Akhir, yang ni isim sifat dia. Kalimah yang nak disifat itu dipanggilkan mausuf. Itu bahasa Arab dia lah. Mausuf. Ini mausuf, ini isim sifat. Yang tadi kalau kita pergi balik kepada Azabun Alim tadi, yang ni adalah mausuf, yang ni isim sifat kepada mausuf tu. Ya. Isim sifat dia menerangkan sifat mausuf. Ya, macam tadi juga. Isim sifat akhiri ni, yang akhir ni menerangkan hari itu. Hari apa? Hari yang akhir. Wabil yang kita sebut hari akhirat itu sebenarnya isim sifat lah tu. Okey. Ni dalam ayat 30 kita dapat beberapa campuran kalimah. Yang ni lil malaikati ya. Sebenarnya yang ni ialah asalnya alif lam ta'rifah. Tetapi sekarang ni ada gabungan harfun li, lam. So bila lam ni bergabung dengan al-malaikati tadi, apa? Hamzah wasal tu digugurkan. So bermakna dalam kalimah ni kita tak nampak hamzah wasal sebab dia telah digugurkan dalam tulisan. Ya.
Jadilah kalimah dia lil malaikati, bermakna ini adalah isim ma'rifah. Di sini ja'ilun ada tanwin, tidak ada alif lam, so jelas dia isim nakirah. Okey, lepas tu al-ardi ada alif lam ta'rifah, dot tidak boleh mengambil tanwin, jadi dia isim ma'rifah. Ad-dimai ada alif lam ta'rifah, hamzah tidak boleh mengambil tanwin lagi dah, jadi adalah isim ma'rifah. Dan akhir sekali khalifatan. Yang ni yang saya kata dia ada tanwin baris atas tapi tak ada alif. Ya, yang ni kerana kalimah ni adalah gender dia. Dia berkait dengan jantina yang muannas. Yang tadi naron adalah muzakkar. Bila dia muzakkar, dia akan mengambil alif. Begitu juga maradha. Maradha yang mula tadi, maradhan, ada alif dia jadi maradha. Dia adalah jantina yang muzakkar. Okey. Ini kita buat latihan dalam kelas ya. Sampai yang itu kita nak berlatih apa yang kita belajar ni tuan-tuan dan puan. Kita kena praktis ya. Kalau dia tak praktis dia hilang, dia rasa faham ya, tapi dia tak pandai nak menyampaikan ya. Tujuan kita belajar Quran ni bukan untuk kita saja ya. Nanti kita kena sampaikan kepada orang. Barulah ilmu Al-Quran tu tersebar ya. Okey, untuk ni kita buat latihan. Kita ambil daripada siapa yang ada sekarang ya. Kalau tengok daripada atas saudara Audi lah ya. Cuba jawab soalan yang pertama ya. Apakah yang dimaksudkan dengan isim nakirah dan isim ma'rifah? Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya isim itu bermaksudkan nama. Okey. Dan isim ini terbagi kepada dua jenis, iaitu isim nakirah dan isim ma'rifah. Okey. Isim nakirah ni adalah dia ini nama umum. Umum, okey. Dan sifat-sifatnya ialah dia tak ada alif lam ta'rifah. Okey. Akhirnya tak ada tanwin. Okey. Yang itu belum lagi. Yang tu jawapan nombor 2. Yang tanwin dengan alif lam ta'rifah tu nombor 2. Ini dia cuma nak tanya apa maksudnya. Iaitu satu yang umum, maknanya kita tak kenal pasti yang mana satu. Lepas tu al-ma'rifah ialah yang kita boleh kenal pasti. Kita boleh tunjuk dia. Itu ini dan kita boleh ceritakan dia. Itu maksud dia ya. Okey, yang nombor 2 kita minta yang datang awal tadi saudara Zaki kita ya. Saudara Zaki boleh dengar ke? Dengar Ustaz. Boleh ya. Alright. Okey, cuba jawab soalan nombor 2. Soalan-soalan ni sangat-sangat senang ya. Kita buat soalan yang sangat basic ya. Tadi soalan pertama dia tanya maksud ya. Soalan kedua dia bukan tanya maksud. Dia tanya apa? Apakah perbezaan? Ini maknanya tanda-tanda lah tu ya. Perbezaan tanda di antara cara mengenal antara isim nakirah dengan isim ma'rifah. Macam mana kita nak mengenal isim nakirah dan isim ma'rifah? Bismillah. Isim nakirah dia ada apa? Dia ada tanwin. Betul. Di mana tanwin? Kena apa? Dekat hujungnya ada baris tanwin. Okey, Isim dekat ma'rifah hujung pun tak berapa tepat cara menerang tu. Huruf yang terakhir ya. Kena sebut macam tu. huruf terakhir ada tanwin. Kalau isim Huruf ma'rifah terakhir pada kalimah tu akan ditandakan dengan tanwin. Itu cara dia. ya. Huruf yang terakhir tu akan ditanda dengan tanwin. Kalau isim ma'rifah tiada lah. Tiada dan di awalnya tidak ada alif lam ta'rifah. Ya betul. Ya. Sebab alif lam ta'rifah hanya berlaku pada awal kalimah ya. Okey, dapat. Jadi bila kita menerangkan tu kita kena nerang dengan tepat lah ya. Kedudukan dia kat mana ya. Okey. Dan tanwin tadi berlaku pada huruf yang terakhir pada kalimah tu. Okey. Ma'rifah pula? Isim ma'rifah dia tiadalah
tiada baris tanwin dekat belakang sebab dia alif ada Jangan apa? sebut Ada belakang. alif Sebut apa? Huruf terakhir, ya. huruf terakhir dia tiada tanwin Ya. sebab ada alif apa? Alif sebab Alif lam ta'rifah. sebab ada alif lam ta'rifah. Di manakah alif lam ta'rifah tu kita lihat dalam kalimah tu? Dekat kononnya contohnya tadi dekat mana? Di awalan kalimah lah. Ada awal kalimah. Di awalan, di permulaan kalimah tu ada alif lam ta'rifah, kan? Ya betul. Itulah tanda dia, ya. Okey. Okey, dan yang ketiga soalan dia, bolehkah isim makrifah tidak mengambil alif lam ta'rifah? Ini kita minta Puan Halimatun. Tadi kita kata isim makrifah ada alif lam ta'rifah, kan? Soalan ni dia soalan sebenarnya soalan ni soalan advance, ya. Boleh tidak isim makrifah tidak mengambil alif lam ta'rifah? Jawapannya boleh. Boleh, ya. Okey, betul. Boleh bagi contoh? Contohnya yang macam tadi yang Ustaz bagi ayat tadi. Lil malaikati. Itu ada alif lam ta'rifah tu. Tu ada. Lil malaikati, ni kan ada ni. Lam kan ada lam yang sukun tu, itu lam ta'rifah lah tu. Okey, ya, tak apa, ya. Ini soalan sebenarnya soalan advance, ya. Sebab isim ta'rifah salah satu kumpulannya dia ada alif lam ta'rifah. Tapi ada juga kumpulan-kumpulan dalam Al-Quran, kalimah tu dia sebenarnya isim makrifah, ya, dan dia tidak bertanwin, ya, dia tak ada alif lam ta'rifah. Tapi dia juga isim makrifah. Itu kita bawa kepada tajuk seterusnya, ya. Yang ni. Beberapa isim makrifah lagi. Tadi baru kumpulan isim makrifah yang ada alif lam ta'rifah. Ya, kita tambahkan lagi ilmu kita. Terdapat juga isim makrifah yang tidak ditandakan dengan alif lam ta'rifah, ya. Kumpulan dia apa di sini? Iaitu rupanya ada banyak lagi isim makrifah. Ya, kalimah-kalimah dalam Al-Quran dia makrifah tapi dia bukannya alif lam ta'rifah. Contohnya tadi kita mula tadi kita introduce ke isim isyarat, ingat tak? Zalika, mana ada alif lam ta'rifah? Kan? Hunaka, ya. Itu ha huna. Itu dipanggilkan isim makrifah. Ulaika, dia tak ada alif lam ta'rifah, tapi isim tu juga masuk kumpulan isim makrifah. Maknanya dia boleh dikenapati. Zalika bila kata itu tu, kita dah boleh tunjuk tu, maknanya dia makrifah lah tau. Kemudian isim mausul, ya. Isim mausul ni dalam Quran kita jumpa allazina dengan allazi. Kalau perempuan allati, allatani, itu dipanggilkan isim mausul. Isim mausul ni apa dia? Relative pronoun, ya. Kata nama gantian. Ya, kata nama kata nama mengaitkan. Kata nama mengaitkan. Dia nak katakan contohnya orang alazina maknanya orang-orang yang. Jadi nak cerita orang ni apa cerita, ya, dia cerita orang yang ni melakukan sesuatu. Itulah kaitan dengan cerita orang dah. Itu dipanggil isim mausul. Semua isim mausul adalah isim makrifah juga. Ya, jumpa al-lazina tu jangan kata nakirah, tanwin memang tak adalah. Tapi alif lam ta'rifah dia tak ada, ya. Dia pun dipanggil isim mausul. Kemudian isim dhamir, kata ganti nama. Kita jumpa dalam contoh tadi lah huwa, hiya, antum, anta. Itu semua isim dhamir, kan? Isim dhamir tu dia makrifah. Kita boleh kena pasti kalau kita anta.
Mana ada alif lam ta'rifah. Tapi antah memang kita tahu, kita tunjuk dia kan. Engkau, maknanya dah kenal lah tu. Mereka, home. Mana kita bercerita, dia, mereka lah ni. Ya. Memang adalah isim ma'rifah. Kemudian tadi kita kata idhafah. Ya, idhafah. Contoh tadi kita memperkenalkan idhafah, contoh pertama apa? Ialah ashabul qaryah. Kalau kita ambil contoh yang mula ni dia. Ini idhafah ni. Okey, idhafah ada dua kata nama Now, yang kedua tu memang ma'rifah lah. Ada alif lam ta'rifah. So apa yang berlaku dalam kaedah idhafah? Apabila kata nama yang kedua tu ma'rifah, automatically kata nama yang pertama ni walaupun tidak ada alif lam ta'rifah, dia sebenarnya isim ma'rifah juga. Ya. Jadi apa maksud dia? Penduduk sebuah negeri kan. Jadi bila sebuah negeri tu dah kenal pasti, kita penduduk mesti tahunya. Bukannya penduduk tempat lain, penduduk dalam negeri tu, so dia automatik dia akan menjadi ma'rifah. Tapi untuk idhafah, kalimah pertama tidak boleh mengambil alif lam ta'rifah. Sebab tu dia tidak ada alif lam ta'rifah. Walaupun dia isim ma'rifah. Kalau kita jumpa belajar bahagian idhafah nanti, kita dalam Quran membaca bentuk ni, kita tahulah. Sebenarnya, kata nama yang pertama tu, sesiapa yang kita faham makna tu, sudah jadi ma'rifah. Kalau isim yang kedua tu, isim yang ma'rifah. Okey, boleh faham ke ini? Saya berhenti kejap ya. Cuba untuk kalau tuan-tuan tak faham, saya akan terangkan sekali lagi. Itu hanya berlaku kepada kaedah idhafah. Yang pertama ni tak ada alif lam ta'rifah kan. Yang tajuk kita tadi apa? Kalimah isim juga ma'rifah walaupun tidak ada alif lam ta'rifah. So salah satu kumpulannya ialah idhafah ni. Idhafah ni dia berlaku pada mudhaf, kalimah yang pertama tu dia tak ada alif lam ta'rifah. Okey, dan yang kelima ialah isim alam. Dia panggil isim alam. Isim alam ni apa dia? Kata nama khas. Macam tadilah negeri, nama orang, nama bandar, nama negara, Malaysia, Saudi Arabia, Singapura, semua tu. Ataupun nama gunung kan ya. Gunung kota Gunung Kinabalu. Itu semua isim alam lah tu. Dia tidak akan ada alif lam. Ataupun yang biasa kita jumpa dalam Al-Quran nama Nabi. Ya, Muhammad ada alif lam tak? Tak pernah ya. Tapi dia isim ma'rifah. Ibrahim, Nabi Ibrahim. Al-Ibrahim tak ada. Ismail, Ishaq, wa Yaqub. Semua tu tidak boleh mengambil alif lam. Tapi dia adalah isim ma'rifah. Okey, yang tu kumpulan tu dia panggilkan isim. Yang ni ain ya. Kalau kita tulis jawi dia ain alif lam mim. Alamun ya. Alamun. Okey. Okey, isim ma'rifah tanpa sambungan, tajuk yang sama. Ini kita lihat di dalam Al-Quran pula. Ni ya. Okay, bila kita membaca, kita jumpa kalimah, kita dah kenal lah. Ya, yang merah-merah tu adalah isim ma'rifah walaupun tak ada alif lam ta'rifah. Okay. Contoh yang pertama ni alhamdulillahirabbil alamin. Jadi rabbil alamin ni idhafah. Ya. Apabila kalimah kedua idhafah tu ada alif lam ta'rifah, yang ni automatically akan jadi isim ma'rifah. Tapi dia tidak boleh mengambil alif lam sebab dia dalam bahasa Arab dipanggilkan mudhaf. Mudhaf ni tidak boleh mengambil ta'rifah. Yang ni dipanggilkan mudhafun ilai. Yang mudhaf ilai boleh mengambil. Sekarang ni kalau tak ingat pun nama Arab tu tak apa ya. Yang kita ingatkan sandaran. Kaedah sandaran kalimah pertama tidak boleh mengambil alif lam ta'rifah dan tidak boleh tanwin. Itu dia punya ciri-ciri dia. Sebab tu Rabbi ni tak ada tanwin. Ya, tapi dia dia isim ma'rifah tanpa alif lam ta'rifah sebab isim yang kedua ni dah ada alif lam ta'rifah. Automatically dia akan jadi isim ma'rifah. Yang ni ialah isim isyarat tadi. Zalika tak ada alif lam ta'rifah. Ya. Kemudian Ibrahim ini isim alam. Wa iz qala Ibrahim.
dan ketika Nabi Ibrahim telah berkata, Rabbi ja'al haza, wahai Tuhanku, jadikanlah haza ni hazal qaryah, negeri ini, sebagai contoh, sambung ayat tu. Jadi Ibrahim adalah isim ma'rifah tanpa alif lam ta'rif, sebab dia termasuk dalam kategori isim alam tadi, yang ni. Okey. Masaluhum. Hum ni yang merah ni ialah isim domir. Ya. Masalu ni ialah perumpamaan. Hum ialah mereka. Perumpamaan mereka, kalau nak kata, jadi hum tu adalah isim ma'rifah. Ya. Kama salil lazis tauqada nara. Seperti misalan al-lazi, orang-orang yang. Ini isim mausul. Ya. Yang tuan-tuan lihat hamzah wasal dengan lam ni sebenarnya bukannya lam ta'rifah, ya. Lam ta'rifah dia tidak bertasydid untuk lam tu. Dia sama ada sukun ataupun dia mengambil tidak bersukun. Itu lam ta'rifah. Mana ada contoh sini tak? Tak ada sini, ya. Kita tengok contoh yang lain, ya, supaya kita bezakan. Ni ada sini, ya. Ni. Jadi sama ada dia bersukun ataupun dia tidak bersukun. Kita ambil contoh yang sebelum ni, yang tidak bersukun, macam ni. Lam tu tidak bersukun. Jadi yang sukun bukannya lam, huruf selepasnya. Ya. Ni ada dua contoh. Satu lam dia sukun, satu lagi lam tidak disukun. Itu je tanda alif lam ta'rifah. Jadi al-lazina tadi bukannya alif, nampak macam alif lam ta'rifah, kan? Ya. Tetapi bukan. Yang ni bukannya alif lam ta'rifah. So memang penulisan dia macam tu, al-lazi, ya. Ini kadang-kadang kita jumpa al-lazina macam ni di bawah ni, beza dia, yang ni untuk seorang, yang ni untuk ramai. Dua-dua ni dipanggilkan isim mausul, ya. Isim mausul, isim yang mengaitkan. Apa mengaitkan? Dia nak mengaitkan cerita selepasnya dengan cerita sebelumnya. Perumpamaan perumpamaan mereka tu Allah nak kata ialah seperti orang yang istauqada nara. Istauqada nara ni maknanya yang menyalakan api. Nara ni ialah api. Ya. Allah nak menceritakan orang-orang munafik. Ini sambungan cerita orang munafik, kan? Dia seperti orang menyalakan api, lepas tu bila api tu padam, dia ngelabah. Ya, tak tahu apa nak buat dalam kegelapan. Kemudian ulaika, ini isim isyarat. Ya, isim penunjuk. Ya, ulaika maknanya mereka itu. Ya, itu pun adalah bila kita kata mereka itu tu bermakna apa? Kita sudah kenal pasti siapa tu. Kalau nak tahu ulaika ni siapa, kita baca ayat-ayat sebelumnya. Ya, so sebelum tu Allah dah menceritakan kumpulan-kumpulan orang tu Allah suruh buat apa. Jadi bila mereka melakukan perbuatan yang Allah suruh tu, Allah kata ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah yang mendapat petunjuk. Okey. Rabbihim ialah idhafah. Him tadi kita kata apa? Ma'rifah. Ya, so bila ma'rifah je him, kalimah pertama tu walaupun tidak ada alif lam, dia juga ma'rifah. Okey. Rabbukum sama dengan rabbihim, dia idhafah. Jadi kum adalah isim dhamir. Ya, mana isim dhamir? Tadi kita kumpulan yang ni lah. Yang ni. Isim dhamir ialah isim ganti nama. Kamu ni mereka, kum ialah kamu semua. Itu semua isim ma'rifah, ya, isim dhamir. Bila isim dhamir ma'rifah, Tuhan kepada kamu semua tu mesti ma'rifah. Kita mesti kenalnya. Bila kata Tuhan kamu, jadi kita tahu Tuhan kamu dia adalah Allah. So dia mesti ma'rifah dia. Khalaqakum sama, kum dengan kum sini, beza yang ni ialah idhafah. Dua-dua ni adalah kata nama. Tetapi di sini bukannya idhafah sebab yang pertama ni adalah kata kerja. Khalaqa maknanya yang telah mencipta. Yang telah mencipta. Al-lazina ialah sama dengan tadilah. Ini pun isi ma'rifah lah. Ya. Jadi dia yang mencipta kamu. Jadi khalaqa ni ialah kata kerja. So dia bukannya idhafah.
Yang ni tadi idhafah. Dua-dua ni kata nama. Okey. Saya pergi laju sikit ya. Sebab hari ni kita kena kena berhenti awal sikit ni ya. Okey. Allazina sama je dengan di atas. Isim mausul yang ni untuk singular seorang, yang ni untuk ramai ya. Okey. Dia tertutup bawah ni ya. Sebab apa ya? Dia patutnya ke atas sikit ya. Nanti saya cuba adjust sikit. Yang ni. Ini nampak ya. Dia dalam slideshow mode. Dia terlindung pula. Ya, okey. Min qablikum ya. Jadi kum tu adalah isim dhamir. Dia adalah ma'rifah. Kum. Jumpa saja ni ka, anta ni semua. Isim dhamir kan. Semua tu dah ma'rifah lah tu. Okey. Tadi bahagian nakirah ataupun ma'rifah ya. So kita cuba lihat ciri-ciri lain pula selain daripada ma'rifah dengan nakirah ya. Yang itu yang tadi yang pertama. Dan dia ada ciri lain pula. Yang keduanya ialah jantina. Yang ketiga ialah bilangan pula. Jantina dia kalimah isim ni dia ada sama ada lelaki atau perempuan. Tapi sebenarnya penggunaan nama lelaki dan perempuan tu tak berapa tepat ya. Dia bukan macam manusia, lelaki kan, perempuan. Tapi Arab dipanggil macam tu. So yang lebih sesuai kita sebut dia dalam bahasa Arab lah. Sama ada dia muzakkar ataupun muannas. Muzakkar tu lebihkan ke lelakian, muannas tu lebih kepada perempuan. Bukan maksudnya mereka tu perempuan tak. Dia kalimah tak boleh lelaki perempuan kan. Tapi Arab ni dia ada jantina pula pelik. Macam Melayu tak ada ya. Yang ketiga tu bilangan. Itulah yang tadi sama ada dia ada 1 ataupun 2 ataupun 3. Ya. So bila kita dah faham ni semua, kita akan tengok dalam satu kalimah tu dia terdapat ciri-ciri ni, 4-4 ni dia ada. Ya. Dan kita kena pandai macam mana nak cara melihat tanda-tanda itu. Dan yang keempat dia ada ciri-ciri dipanggilkan i'rab. I'rab ni bahasa Arab. Bahasa Melayu dia status kalimah tu. Dia ada 3 status nanti kita akan belajar. Kalimah ismun ni apa status dia? Satu status dia dipanggilkan nominatif. Nominatif maknanya dia berdikari, tak ada orang mengaruhi dia. Kemudian dia ada status nombor 2, ada dipengaruhi orang oleh kalimah lain ke atasnya, dia berubah sikit tanda dia. Kemudian status yang ketiga, dia berubah mengambil baris bawah pula. Huruf yang terakhir itu mengambil baris bawah. Ya, sebab ada sesuatu lain yang mengikat dia. Itu bahagian status. Ya, so kita akan lalui ini satu-satu nanti ya, insya-Allah. Kita cuba lihat yang okey, yang pertama ini sudah ya, iaitu nakirah dengan ma'rifah. Kita tengok bahagian bilangan. Tunggal iaitu 1, 2 orang, kalau benda 2 benda lah ya. Yang ketiga ialah sama ada lebih pada 2 iaitu 3 ke atas. Kita panggil dia ramai ataupun banyak. Bahasa Arab dia dipanggil jamak. Ya, yang ini tunggal, bahasa Arab dia mufrad. 2 orang ialah musanna, kalau ramai ialah jamak. Ya, itu dalam bahasa Arab lah ya. Okey. Okey. Sekarang ni ini dia ciri-ciri bilangan dia ya. Tunggal asal Arab dia mufradun. Ya, mufradun kalau kita ijaz satu-satu dia bunyi dia mufradun. Tetapi Arab dia wakafkan ya, jadilah mufrad. Kita tak sebut mufradun. Mufradun tu ijaz dia. Maknanya kita sebut mufrad, tapi mengija jangan sukunkan ya. Kena tanwin juga. Mufradun. Ijaan dia menyebut saja mufrad. Yang ni sebutan dia ialah musanna. Ya, mim baris depan, sa baris atas, nun baris atas bertasydid. Musanna ialah untuk 2.
Dan akhir lagi jam'un, ya. Jamak tu sebenarnya ejaan dia jam'un, jim bagi atas, mim yang sukun, ain tanwin dhammah. Sebab kita wakafkan dia jadi jamak, ya. So kita sebut sebagai jamak. Definisi jamak ialah lebih pada 2, 3 ke atas. Melayu tak ada, Melayu ada 2 saja, sama ada 1 ataupun banyak. Dia tak ada, ya. 2 pun dia masuk dalam banyak juga. Itu Melayu, ya, beza dia. Tapi Arab tak. Untuk 2 orang dia ada khusus kalimah-kalimah tu menceritakan dan ditulis menunjukkan ada 2, ya. Okey, cuba kita lihat beberapa contoh, ya. So biasanya bilangan ni dia berkait sekali dengan jantina. Dia sekait sekali dengan, sebab bilangan untuk muzakkar lelaki dengan untuk perempuan berbeza. Jadi dia kena kaitkan sekali, ya. So ini maknanya dalam carta ni dia masuk sekali dalam ciri-ciri jantina yang ni, jantina. So jantina ni yang bilangan ni biasanya dia ikat sekali, ya. Dan tapi sebenarnya dia terikat sekali 4-4 ni. Ya, so tapi contoh ni kita nak terangkan bilangan dengan jantina, ya. Kalau kita asing pun boleh ambil satu-satu, ya. Muzakkar sebagai contoh, kalau seorang Muslim, seorang, ya, tunggal, kita tulisan dia akan jadi muslimun. Nampak mim dia ada tanwin, ya, tanwin dhammah untuk muzakkar. Kalau muannas dia bukannya tanwin dhammah. So apa berlaku? Mim yang dhammah tu tukar kepada mim tu tukar dari atas, lepas tu ditambah ta marbutah. Ta marbutah tu mengambil tanwin dhammah. Ya, so tanda kepada kalimah muannas dia ada ta marbutah. Ni dipanggilkan ta marbutah, ya. Apa-apa saja daripada muzakkar kita nak tukar pada muannas senang je. Huruf yang terakhir tu yang tanwin dhammah tu tukar kepada baris atas, lepas tu tambah ta marbutah. Jadi ta marbutah tu akan mengambil tanwin dhammah tu. Katalah ambil satu contoh lain, katalah orang yang handsome, orang lelaki, dia apa? Jamilun kan, ya. Lam yang tanwin dhammah. Kalau nak tukar ke muannas, apa kita? Lam tu ambil baris atas jadi la, tambah ta marbutah yang bertanwin jadi tun, jadi latun. Jamilun jadi jamilatun. Tu cara dia. Tu teknik dia, ya. Nak mengenal ataupun nak menukarkan daripada muzakkar kepada muannas. Begitu juga daripada muannas ke muzakkar, terbalikkanlah. Ya. Itu untuk tunggal saja, ya. Tetapi apabila untuk musanna dan jamak, dia tak ada tanwin dah. Okey. So apa terjadi kepada muslimun, mun yang bertanwin untuk muzakkar tadi? So dia akan ditambahkan dengan tambahan alif dan nun baris bawah. Ya. Daripada min, sim, lam, mim tadi ditambah tambahan alif dan nun baris bawah. Ani, kita sebut dia sebagai ani, ya. So bila ditambahkan ni, mim tadi tidak boleh lagi mengambil dhammah dah. Sebab dari hukum tajwid, apabila ada alif ni alif mad, ya. So huruf sebelumnya mesti mengambil baris atas, satu baris saja, dia tak boleh tanwin dah. Dan dia mesti mengambil baris atas sebab huruf alif. Sebab itulah ejaan dia jadi mani. Ya, jadi untuk 2 orang muzakkar, kita kalimah tu akan menjadi muslimani. Seorang muslimun, bila 2 orang dia jadi muslimani. So kita jumpa dalam Quran, apa-apa yang ada ani ujung tu menunjukkan isim yang 2 lah. 2, ya. Okey. Untuk jamak pula lebih pada 2, iaitu 3, dia ada penambahan waw nun baris atas. Kita nak nyebut dia una. Yang tadi ni ani kan, ya. Yang ni nak nyebut dia un lah. Un, ani, una. Itu cara nak apa kata tu?
nak menyesuaikan ya. Kalau kita apa ani, una, itu susunan dia lah mufrad, musanna dan jamak. So bila ada penambahan una, sekarang ni waw mad. Jadi mim tak boleh bertanwin lagi dah. So mim kena hanya boleh ambil satu baris saja dan baris depan. Macam ni juga tadi, apabila alif mad, huruf sebelumnya mesti baris atas satu baris saja. Bila baris waw, bila huruf waw mad, huruf sebelumnya mesti satu baris dhammah. Nanti kita akan jumpa juga bila ada tambahan jamak selain pada yang ni, dia ada tambahan yanun pun ada. Bila yanun, huruf mim ni kena baris bawah pula. Muslimina. Itu bahagian i'rab pula nanti ya. Sekarang ni kita ambil satu model saja ya. Satu model yang ni dipanggil i'rab yang marfu', yang nominatif tadi. Dia i'rab ni ada 3. Maknanya kalau ini kita kaitkan dengan i'rab, dia ada tiga macam pula. Ya. Sekarang ni kita nak melihat bilangan dengan jantina. So bagi perempuan, tadi tunggal mun jadi matun. Ya, mun jadi matun. Muslimah ni lelaki, perempuan dia sebab dalam tunggal dia ada ta ni kan. Jadi dia kena ada ta di sinilah. Jadi tambahan dia ialah tani. Yang ni ani, yang ni tani. Jadilah muslimatani. Maknanya 2 orang perempuan muslim. Yang ni 2 orang lelaki muslim. Ya. So bila ada alif, ta mesti baris atas dan tak bertanwin. Itu dia tak boleh ngambil depan, tak boleh ngambil baris bawah dah. Dia mesti ngambil atas tapi satu baris saja. Okey. Dan akhirnya kalau untuk jamak perempuan pula muannas, ya, dia akan jadi penambahan dia apa? Atun. Atun ya. Jadilah muslimatun. Dia mim ni kena ikut alif lah. Jadilah dia mengambil baris atas dan satu baris. Muslimatun. Ya. Itulah kalau lelaki ramai apa? Muslimuna. Jadi perempuan jadi muslimatun. Ya. So nak ingatnya senang je lah. Dia ada, semua ni ada ta. Singular dia ada ta, muannas. Muannas dia pun ada ta. Dan jamak dia ada ta. Ya. Sedangkan muzakkar dia tak ada ta. Muslimun, muslimani, muslimuna. Okay. Muannas dia muslimatun, muslimatani. Tengok yang untuk 2 orang nun tu dua-dua baris bawah ya. Ani dengan tani. Jangan letak baris atas lah. Jangan confuse dengan jamak. Jamak dia baris atas nun tu. Tetapi untuk 2 orang nun baris bawah. Okey, saya berhenti sini sekarang, cuba tengok ya. Cuba renung pattern ni, cuba orang kata tu, cuba ikatkan dalam minda kita. Sebab lepas pada ni kita tak tengok, tapi kita boleh bayangkan ya. Kita boleh visualize macam manakah ejaan dia dan penulisannya ya bagi kalimah yang tunggal, 2 orang dan juga yang jamak untuk kedua-dua kumpulan jantina, muzakkar dia dan juga muannas. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya sekarang ya. Saya dah baca kat satu bulan. Itu baitun rumah ni. Baitun, okey. Dia satu tunggal, baitun, bayatan. Ya. Orang dia tak tambah. Baitun sebenarnya So cuba apply. Sekarang ni baitun nak jadi 2 rumah, tambah alif nun di ujung tu. Dia akan jadi apa? Bila ada alif, ta tu kena ambil baris atas. Satu baris. Jadi apa? Baitani. Baitani lah. Serupa je dia punya formula tu. Kalau ramai pun tak. Kalau tambah okey, sekarang ni yang ni ada satu kategori jamak dia panggil ya. Yang ni dialah jamak salim. Jamak salim dia tambah waw nun. Tapi baitun dia jamak dia bukan jamak salim.
Ejaan dia dia ada satu kategori jamak pula, dipanggil jamak taksir. Dia lain dia. Dia punya cara formula dia berbeza sikit, dia tak tambah waw not. Jadi untuk jamak baitun ialah buyutun. Macam kudu dekat asal dia lelaki, lepas tu dia jamak dia perempuan. Dia betul Ustaz. Dia punya pendilang tukar. Macam mana? Macam baitun bukan dia jadi lelaki kan. Lepas tu dia jamak dia jadi tukar jadi betul. Jadi perempuan. Tak, dia tu sebenarnya masih lelaki, tapi lelaki secara kumpulan menjadi muannas. Okey. Dia bukannya benda tu yang lelaki. Kumpulan tu. Bila nak menceritakan satu kumpulan, Arab menggunakan muannas. Itu. Ya, tapi dia masih lagi muzakkar. Benda tu masih lagi muzakkar. Tapi kalimah yang menceritakan kumpulan, ciri dia dah jadi muannas. Baitun tu maksudnya kalau jamak ni dia berubah kan. Dia tak ikut formula. Dia sebab dia jamak taksir dipanggil. Kita sekarang ni kita tak berkenal lagi taksir dengan salim lagi ya. Kita nak step by step dulu. Tapi nanti kita akan ada bahagian jamak pula. Jamak taksir dengan jamak salim pula. Itu kita akan bezakan. Secara umumnya formula ni sama lah dengan formula yang ni lah. Ya, ini untuk jamak salim. Dua-dua ni sebenarnya jamak salim lah. Ya. Ini muslimatun ni untuk jamak salim. Untuk perempuan ni kan ya. Kalau dia taksir dia lain. Dia tak ikut formula atun semua ni. Tapi musanna masih sama. Musanna yang beza jamak saja. Yang ada taksir dengan salim tu jamak. Musanna dia tak ada. Tunggal dia sama, dia tak ada. Ya. Tunggal dengan dua ni boleh pakai kan? Boleh pakai ya. Formula dua ni boleh pakai. Yang ni saja ada perbezaan sikit. Kalau kalimah tu dia menggunakan jamak salim, dia ada penambahan waw nun. Kalau muannas atun. Kalau di jamak taksir dia tak ikut dah. Taksir itu mana apa? Pecah. Yang ni dia tak pecah. Nampak susunan tu ya, muslimun daripada awal ni masih sama, dia tambah je waw nun. Itu dinama susunan tu tak pecah. Tapi macam baitun, dia pecah sebab apa? Dia ada tambah waw tengah-tengah. Jadi susunan dia tu dah lari. Itu dinamai taksir tu. Okey, rakan-rakan kita yang lain? Puan Alimatun okey ke? InsyaAllah okey. Ustaz. Boleh ya? Boleh insyaAllah. HP 4540, siapa ya? Tapi tak ada mikrofon dia. Mikrofon ada. Dia tak on saja. Siapa ya? HP 4540 boleh dengar ke? Boleh on ya? Boleh onkan mikrofon tu ya? Kalau on mikrofon tak ada bunyi-bunyi daripada luar tak apa ya. Nur Fadilah okey. Sebab semua ni tak on apa ya, kamera, jadi kita tak nampak apa. Okey Ustaz. Okey ya. Yang eloknya onkan kamera supaya kita kenal yang mana satu. Dan okey, Nur Fadilah, Halimatun, Zaki, saudara Zaki okey. Boleh ikut? Alhamdulillah okey Ustaz. Kita baru menyentuh tiga ciri ya, iaitu umum dan kenal pasti khusus. Lepas tu kita masukkan bilangan. Bilangan kita kaitkan sekali dengan jantina. Cuma kita belum masuk yang keempat iaitu i'rab ya. Sebenarnya dalam yang kita lihat ni sebenarnya ada i'rab lagi dah ni, tapi kita belum lagi masukkan ya. Okey, sekarang ni kita masukkan bilangan masih lagi bilangan ya, nak tambah yang pendengaran lain tadi daripada kalimah apa? Muslimun. Sekarang ni kita nak memperkenalkan pula
Apa ni? Jamak taksir. Ya. Tadi jamak salim ya. Yang ni sebenarnya yang ni jamak salim. Untuk perempuan, lelaki kita tambah waw nun. Untuk perempuan kita tambah atun. Ya. Tetapi kalau satu lagi kumpulan yang dipanggil jamak taksir ya. So masih lagi berkaitan dengan mana jantina. Kalau kita tengok yang ni lelaki ya. Maknanya yang ni lelaki lah ni. Lelaki maknanya apa? Lelaki muzakkar lah. Tetapi kalau madrasatun ada tamah butah tu, yang ni muannas. Ni muannas. Lepas tu yang ni pun ada tamah butah, yang ni pun muannas juga. Satu contoh muzakkar, satu contoh muannas, dan satu contoh contoh kedua pun muannas. Tanda dia ada ta marbutah tu. Untuk kalimah yang mufrad, tengok ya. Rajulun ya. Rajulun ialah seorang lelaki lah. Bila musanna dia ya. Okey, yang ni apa? Kita masuk sekali i'rab ya. Ni kita dah masukkan sekali kumpulan yang keempat tadi, i'rab, iaitu ada yang tulis sini atas ni, marfu' ni. Ni marfu' ni maknanya i'rab lah tu. Marfu' lepas tu i'rab ada juga dipanggilkan majrur dan mansub. Ya, majrur dan mansub. Ya, tapi cuma apa ni, jamak taksir ni dia tak ada apa ni, dia tak ada kenalkan, dia hanya marfu' je. Ya. So hanya musanna je dia nak bezakan i'rab ya, tapi sebenarnya kita akan belajar ke semua nantilah. Ini macam nak memperkenalkan saja ya, supaya kita bila masuk bahagian i'rab nanti kita taklah janggal sangat. Yang kita dah dengar marfu', kita dengar majrur, kita dengar mansub ya. Okey, cuba kita lihat contoh. Seorang lelaki, kalimah dia rajulun. Bila ada tanwin, i'rab dia marfu' lah. Ya. Dan dia lun saja bermakna dia mufrad dan marfu' lah. Ya, mufrad dan marfu'. Okey, kalau nak menukarkan dia kepada dua orang yang masih lagi marfu', so dia tambah ani. Ani yang sama dengan yang atas tadi. Dia tambah ani. So bermakna ni marfu' lah ni. Ya. Okey. Tetapi kalau dua orang lelaki tu nak diceritakan dalam konteks mansub dan majrur, okey. Mansub dan majrur ejaan dia sama. Marfu' dia ani. Kalau kalimah tu mansub ataupun majrur, dia akan tambah aini. Cara nak menyebut ni ya mati dengan nun tu kita sebut dia aini. Jadi bila ya mati, huruf sebelumnya mesti mengambil baris atas dan tidak bertanwin. Lam tadi ya, huruf lam ni tadi dia kena mengambil baris atas. Jadilah laini. Jadi rajulun akan jadi rajulaini bagi ciri kata nama yang mansub dan majrur. Kalau marfu' dua orang lelaki dia jadi rajulani. Rajulani. Sebab alif ni alif mat, lam mesti mengambil baris atas. Ya, daripada tanwin dia kena ubah. Ya, dia kena ambil baris atas sebab dia ngikut alif mat. Jadilah rajula ini dua orang lelaki. Ya. Kalau dua orang lelaki itu dia mengambil status mansub dan majrur. Apakah mansub? Mansub ni biasanya orang lelaki ni ada sesuatu yang melakukan kepada dia. Itu dipanggilkan mansub. Katalah ada orang pukul dia dalam cerita tu kan. Ada orang pukul dua orang lelaki tu. Dia dah jadi mansub. Dia tak boleh jadi marfu' dah. Marfu' ni dia yang melakukan. Bukannya dia kena laku. Yang ni dia kena laku. Ada orang pukul dia ataupun ada orang kata dia. Ada orang marah dia sebagai contoh kan. Itu dia jadi mansub. Majrur ni ada kes dia lain sikit ya. Biasanya majrur ni dia mengaitkan dengan huruf kata sendi sebelum dia. Sebagai contoh, kita nak kata dengan dua orang lelaki.
Dengan tu bila dia bertemu dengan lelaki tu dia kena ambil majrur. Jadi penulisan dia aini juga. Rajulaini dia pun majrur. Rajulaini juga boleh dalam konteks mansub. Okey. Okey, sekarang jamak dia macam mana? So ini dipanggilkan, kalau jamak salim dia jadi apa? Sepatutnya rajuluna. Itu ya, rajuluna kalau ikut formula ni. Muslimun jadi muslimuna. Itu salim dipanggil jamak salim. Jamak salim maknanya salim ni dia selamat, dia terpelihara. Jadi susunan dia tu tak berubah. Itu dipanggil salim. Taksir ni daripada kasara maknanya pecah. Ini pecah kenapa? Tadi ra jim lam kan. Dalam ni dipecah sebab ada masukkan alif ni. Susunan dia dah terpecah lah ya, daripada susunan awal tu. Itu konsep namanya apa dia jamak taksir. So tapi ini masih lagi marfu' saja ya, dia tak cerita dengan mansub ataupun majrur ya. Dalam tajuk i'rab nanti kita akan tengok mansub dengan majrur. Ini nak memperkenalkan saja. Jadi taksir rajulun jadi rijalun. Baris ni pun tadi rajulun yang ikut. Jadi jamak ni rijal. Ya, dia pecah bukan saja susunan kalimah tapi baris dia pun berubah. Daripada rajulun dia jadi rijalun ya. Dia macam tak ada formula. Dia tak macam salin. Salin tu kita boleh teka lah ya, apa dia punya. Tetapi jamak taksir ni biasanya dia tak ada. Kita memang kena ingat ya, rajulun rijalun macam tu. Okey. Bagi kalimah muannas, contoh dia madrasatun. Madrasatun apa dia? Madrasah lah, sekolah. Ada ta mawutah tu dia adalah kalimah jenis jantina yang muannas. Ya, jadi musanna ni mungkin ada ta jugalah. Nampak ada ta. Yang lelaki yang muzakkar tadi tak ada ta. Ya, sebab ada ta mawutah ni, musanna ni kena ada ta dan kena ada ta. Okay, kalau marfu' dia ani sama dengan ni, ani, tetapi bila dia mansub dan majrur, ingat ya, mansub dan majrur dia serupa ejaan dia. Macam mana nak mengenal? Kena tengok dalam ayat. Dalam konteks ayat tu ya. Ejaan kepada kalimah sama. Ya. Jadi dia penambah dia aini untuk mansub dan majrur, jadi ujung dia jadilah taini. Madrasataini. Yang ni tadi madrasatani marfu', mansub dan majrur madrasataini ya. Ingatkan mansub majrur dia ada ya sukun. Ya sukun sebelum nun tu. Nun baris bawah. Dan nun tetap baris bawah, jangan nun baris atas ya. Rajulaina tak ada. Madrasataina tak ada ya. Dia rajulaini madrasataini. Nun baris bawah. Okey. Jamak taksir dia macam mana? Tengok. Madrasatun mufrad dia ya, kalau jamak salim kita tambah waw nun je kan. Jadi madrasatuna. Itu salim. Tetapi untuk madrasatun ni dia tak ada salim. Dia menggunakan taksir. Tengok ejaan dia sudah pecah lah. Dan baris dia pun tak mengikut lagi dah mufrad dia. Ya. Kalau sepatutnya apa? Mi ni baris atas, dal baris atas kan. Dan sini dah tak ada lagi dah mengikut tu. Dia jadi madarisun pula. Inilah dipanggilkan taksir, jamak taksir ya. Dan akhir sekali pokok. Ya, pokok ialah kata benda, kata nama dalam bentuk benda. Syajaratun ya, dia marfu' sebab dia mengambil tanwin baris atas. Ya, mufrad ni kalau kita masuk bahagian i'rab nanti dia ada juga mansub dengan majrur. Ya, kalau mansub senang je. Marfu' tanwin dhammah, kalau dia mansub dia ngambil baris atas pula. Rajulan. Kalau dia majrur untuk marfu' dia jadi rajulin, ambil baris bawah pula. Depan, atas, bawah. Marfu', mansub, majrur, depan, atas, bawah ni kan. Ni pun sama.
madrasatun, madrasatan, madrasatin. Madrasatin tu mana majrur lah. So untuk mufrad dia ada 3 ya, dia berbeza 3. Tapi untuk musanna dia ada 2 saja. Mansub dengan majrur dia sama. Kalau mufrad mansub dengan majrur lain. Okey, syajaratun ialah marfu'. Bila nak tukar pada musanna dia tambah ani, jadilah syajaratani. Ya, sebagaimana yang ini tadi, madrasatani ditambah ani. Tetapi kalau dia mansub dengan majrur bukan tambah ani, dia tambah aini. Jadilah syajarataini. Okey. Dan taksir dia tak ada salim. Untuk pokok syajaratuna tak ada. Ya. Dia mengambil bentuk taksir. Ya, apa dia? Ashjarun. Ada tak kaitan apa-apa dia punya pattern? Tak ada ya. So kita memang kena hafal lah. Memang kenal ya. Syajaratun jamak taksir dia ialah ashjarun. Masih lagi marfu', apa tanda marfu'? Dhammah. Katakanlah dia mansub, dia akan jadi apa? Ashjaron pada atas pula. Kalau dia majrur, dia ambil baris bawah. Ashjarin. Ya. So jamak taksir dengan mufrad tu kita boleh bezakan dengan baris atas je. Rajulun, rajulan, rajulin. Kalau mansub dan majrur. Yang ni madarisun, madarisan, madarisin. Yang ni asjarun, asjaron dengan asjarin. Itu mengikut i'rab pula. So maknanya sekarang ni kita boleh lihat sebenarnya dah ada berapa ciri tu. Nakirah dia sini semua nakirah ya. Okey. Nakirah dia, bilangan dia, jantina dia dan i'rab sekali. Dah 4 masuk dalam satu dah. Cuma kita nak belajar mengenal je. Daripada kalimah-kalimah tu, dari tanda-tanda tu. Ya. So bila kita faham, kita kenal tu, barulah kita dapat makna kepada kalimah tu lebih penuh, ya. Lebih komprehensif. Kalau kita baca terjemahan saja, dia tak ada cerita pun pasal jantina, tak ada cerita pasal i'rab, tak ada cerita pasal bilangan. Umum kadang-kadang dia pun tak cerita pun. Sebab tu Quran kita nak faham. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, lalu saya ingatkan, nak faham, tergantung pada kalimah tak cukup pada terjemahan. Memang kena kenal dia. Kalimah itu sendiri. Sebab ada kalimah tu yang menceritakan segala-galanya. Okey. Sekarang pukul 11, ada lebih kurang 15 minit. Ya. Kita target 11.30. Ya. So, kita cuba tengok. Okey. Okey. So, walaupun kita sentuh tadi, kita cuba tengok perbincangan tentang jantina tu dalam aspek ya ataupun dalam sudut yang sedikit berbeza ya, iaitu kita melihatnya okey dalam menggunakan carta ni fokus kepada jamak ya, yang tadi kita katakan jamak tu ada apa? Ada jamak salim, ada jamak taksir. Jadi kedua-dua kata nama sama ada dia muannas ataupun muzakkar ya, dia terlibat kepada kedua-dua kumpulan jamak. Muannas pun ada jamak salim, dia pun ada jamak taksir. Kalimah yang muzakkar dia juga ada jamak salim dan dia juga ada jamak taksir ya. Cuba kita tengok. Okey, ini sebagai contoh. Ya. Sekarang ni kita nak tengok untuk kumpulan muzakkar, jamak ya. Jamak muzakkar bermakna lelaki yang ramai. Ya. Dan kita pecahkan kepada jamak salim dan jamak taksir. Ya, contoh dia sebelah kiri, sebelah kanan. Okey, muslimun. Dia muzakkar lah. Ni mufrad dia. Dia jadi muslimuna. Itu jamak salim. Ya, satu contoh lagi
Yang ni mun adalah marfu'. Sekarang ni yang ni ialah baris bawah. Maknanya ini kalimah yang majrur. Mursalin. Kalau marfu' dia mursalun. Ya. Kalau mansub dia mursalan. Ya. So sekarang ni kita ambil contoh yang majrur mursalin. Dia jamak salim dia bukannya waw nun. Sebab lam baris bawah, ya, dia tidak boleh mengambil waw, dia kena mengambil ya. Jadilah bila dia ambil ya tapi dia tak boleh tanwin dah. Ya, dia kena satu baris je. Jadi mursalina. Kalau waw mengambil dhammah, kalau ya mengambil baris bawah. Ataupun kalau kita kata sebab dia marfu' dia mengambil dhammah, dia kena ambil waw nun. Kalau dia majrur sebab dia baris bawah, dia kena ambil ya nun. Jadilah mursalina. Mursaluna. Ya. Dan untuk jamak, ya, mansub dengan apa? Majrur sama. Ya. Bermakna apa? Kalau sini mursalan, di sini pun mursalina. Ya, kalau dia mursalin, dia pun mursalina. Jadi apa? Jamak dengan untuk salim, ya. Jamak dengan mansub dengan majrur sama. Ya nun. So dalam jamak salim dia ada dua saja, sama ada waw nun dengan ya nun saja. Alif nun tak ada. Okey. So macam mana nak mengenal ni? Di tengah ni, ya. Tanda isim jamak muzakkar salim ialah ada tambahan waw nun untuk marfu' atau ya nun untuk mansub dan majrur. Jadi maknanya kalau kalimah tu mengambil i'rab yang mansub ataupun majrur, dia mengambil ya nun lah di ujungnya dan huruf sebelumnya mesti baris bawah. Ya, ya nun kena ambil baris bawah. Kalau waw nun huruf sebelumnya kena baris dhammah. Tapi penambahan dia ialah sama ada waw nun iaitu untuk marfu' ataupun ya nun untuk mansub dan majrur. Okey. Jamak taksir pula macam mana? Ya, jamak taksir, okey, masih lagi kumpulan muzakkar ni, ya. Tak masuk tak ada muannas lagi ni. Ini muzakkar saja. Ya. Muzakkar sekarang ni kitabun, mufrad dia. Ya. So tengok, ya, ada tak kutubuna, kitabuna, tak ada. Dia akan jadi kutubun. Kutubun. Ya, marfu' lah. Ya, kutubun. Ini dipanggilkan jamak taksir. Baitun tadi dia bukannya baituna, dia menjadi buyutun. Yang buyutun. Nampak dia ada penambahan huruf, yang ni dia hilang satu huruf, kan, ya. Dan penulis baris-barisnya akan berubah. Itu dipanggilkan jamak taksir. Maknanya taksir ni lebih kurang kita kata apa? Dia berterabur sikit lah. Berterabur. Salim ni dia selamat, maknanya dia tersusun. Ya. Itulah dari segi konsep apa? Jamak salim dan jamak taksir. So macam mana kita nak mengenal tanda dia? Isim jamak muzakkar taksir tidak menggunakan penambahan waw nun atau ya nun. Yang kalau ada waw nun ya nun adalah untuk jamak salim. Okey, isim jamak muzakkar dan tidak menggunakan ada dan ke? Okey, sepatutnya tak payah dan sini, ya. Ayat tu. Isim jamak muzakkar taksir tidak menggunakan penambahan waw nun dan ya nun. Itu lebih tepatlah. Okey. Okey. Berhenti di sini dan kita lihat, cuba renungkan, tengok pattern-pattern dia, ya, dan cuba fahamkan. Supaya bila kita masuk dalam ayat nanti, ayat Quran, kita tengok je, dia mesti dapat tangkap balik, ya, apa yang kita belajar. Sebab ni slide ni dia apa? Dia cara isolated, ya, dia bukan dalam ayat Quran lagi. Jadi yang penting sekali ialah bila masuk ayat Quran tu kita tahu nak apply.
Okey, kita cuba tengok satu lagi. Yang ini, yang tadi mungkin muzakkar, yang ni muannas agaknya. Okey. Ya. So sekarang kita tengok konteks jamak salim dan jamak taksir kepada kalimah yang muannas. Ya, muannas tu kalau Melayu dia perempuan lah ya, tapi sebenarnya dia bukan perempuan pun ya. Ada juga ya, macam mata ni bukan perempuan ya. Tetapi Arab mengklasifikasikan di bawah kategori kalimah yang muannas ya. Kalau muslimah ni mungkinlah orang ya, perempuan tak apalah. Okey, kita ambil salim dulu. Okey, tanda salim ialah apa untuk muannas? Tanda jamak muannas salim ialah dia melibatkan semua isim yang ada penambahan ni sebenarnya apa? Alif dengan ta. Kenapa saya tak letakkan baris depan? Sebab kadang-kadang dia baris depan, kadang baris bawah. Kadang-kadang baris dia duduk ada depan dengan bawah saja. Iaitu atun dengan atin. Yang pertama ni marfu', yang ni mansub, yang ni majrur. Ya. Muslimatun ialah marfu', muslimatan mansub, muslimatin ialah majrur. Tapi jamak dia kalau muslimatun, muslimatun. Ya. Kalau dia mansub, dia bukannya tan di sini, tapi dia tin. So makna tan tidak ada ya. Tan tidak ada. Untuk apa? Untuk jamak. Untuk mufrad ada tun, tan, tin. Yang ni tun, tin, tin. Ya, muslimatun, muslimatin, maknanya mansub jamak dengan majrur yang jamak sama tulisan. Ya. Okey, cuba tengok taksir dia pula macam mana. Ainun, kan? Ya. Bila taksir dia tak ada lagi tersusun macam original dia dengan penambahan waw nun ataupun ya nun. Dia akan berubah daripada ainun jadi yunun. Yunun. Dia ada penambahan hamzah qata ya, lepas tu baris-baris yang ada di sini pun sudah berubah. Cuma yang tak berubah apa? Baris huruf yang terakhir sebab dia nak memelihara i'rab yang marfu'. Ni makna ni marfu', ini pun marfu' ya. Kalau mansub apa dia agaknya ainun? Ikut tengok atas. Ni mansub dia tukar pada atas lah. Ainan lah. Ainan. Kalau majrur ainin. Tu samalah. Ya, itu kalau nak bincangkan dari aspek i'rab ya. Ainun, ainan, ainin. Sini pun sama ya. Ayunun, ayunin dengan ayunan dengan ayunin. Yang ni tadi salim dia ada dua. Tun dengan atun dengan atin. Tapi untuk taksir dia ada tiga. Ya. Begitu juga sini. Madrasatun, madrasatan, madrasatin. Ya, jamak dia madarisun, madarisan, madarisin. Okey, itu apa? Jamak taksir, ya. Dan cara menerangkannya ialah tanda jamak muannas taksir ialah tidak menggunakan penambahan alif ta tadi. So dia tak ada atun dengan atin, tak ada. Ya, dia mempunyai pattern dia sendiri. Ya. So mana kita tengok kalau dia tak diikut tu, itu jamak taksir lah. Okey ya. Cukup untuk hari ini sebab lepas ni kita akan sentuh i'rab tu lebih detail. Lebih terperinci ya. Yang tadi sebab bila kita mencerita satu kalimah tu sebenarnya memang dia tak boleh lari lah ya. So, kita ambil contohnya sekali lagi dalam bentuk 3 i'rab di sini ya. Tapi penerangan pada i'rab tu kita akan sambung nanti minggu depan ya, bahagian keempat iaitu status kalimah yang dipanggilkan i'rab ya. So mana ejaran i'rab yang atas tadi pun sebenarnya kena betulkan dia kena ada O lah. Mana dia? Ni juga. Yang ni. Ada A.
i'rab. Sebab kalau Arab dia tu dia ada alif mat, ya. Alif mat tu memanjangkan bunyi kepada 2 harakat. Yang ni baris dia, yang ni mat alif dia, i'rab 2 harakat. Okey, kita apa ni? Habiskan dengan soalan, ya, kalau ada apa-apa soalan. Banyak juga yang kita belajar hari ni, ya. 4 ciri, ya. 3 ciri. Walaupun kita dah sentuh i'rab tu, tapi kita dah cover 3 campur 1 lah sebenarnya, ya. Dan yang keempat tu kita akan tambah lagi minggu depan, ya, supaya kita dapat melihat kalimah kata nama ni secara menyeluruh, ya, membabitkan ciri-ciri 4 ciri tadi. Okey, Puan Alimatun, okey, ada soalan? Nofadilah. Okey. Ustaz nak minta ulang balik yang isim isyarah tu Ustaz. Apa dia? Isim ma'rifah. Isyarah. Isyarah tadi tu tak terlepas salin. Okey, isyarah, ya. Contoh isyarah yang ni kan, ya. Isim isyarah, ya. Isim isyarah, ayat Melayu dia apa? Isyarat, kan? Isyarat maknanya menunjuk lah, ya. Petunjuk. Petunjuk apa dia? Itu, ini, di sana, di sini. Itu dipanggilkan isim isyarat, ya. Bagi contoh dalam Al-Quran, zalikal kitab, kan? Itulah kitab. Jadi itulah, zalika ni adalah isim ma'rifah lah. Mana lagi? Okey, di sini contoh dia, yang ni pun, ulaika ni pun isim isyarat juga, ya. Mereka itu. Mereka itu. Jadi itu isim isyarat juga. So ini adalah isim ma'rifah, ya. Sebab perbahasan di sini nak mengatakan kumpulan isim ma'rifah yang atas ni tajuk dia. Tidak ada lam ta'rifah. Dia tak ada lam ta'rifah. Walaupun tak ada lam ta'rifah, tapi dia sebenarnya isim ma'rifah. Isim ma'rifah. Okey. Yes, okey. Ustaz. Apa lagi? Saya tak berapa faham yang i'rab, yang i'rab. marfu, majrur dengan mansub tu saya tak berapa faham. Tak apa. Macam Yang tu keadaan dia tu. kita akan buat minggu depan. Okey. Yang sekarang ni, yang kita bahas hari ni, umum dan khusus, nakirah dan makrifah. Lepas tu bilangan, 1, 2 dan jamak. Kemudian jantina, iaitu muzakkar dengan muannas. Yang tu yang kurangnya hari ni. Tadi sebab dia dah masuk sekali tanda-tanda tu, i'rab tu, saya cuma memperkenalkan saja. Perbincangan tentang i'rab kita akan mulakan minggu depan. Yang ni tadi, ya. Ini tajuk yang keempat. Yang ni nanti kita akan bincangkan lebih ke apa yang dimaksud. Jamak taksir tu memang dia tak ada pattern lah. Cara dia memang kita kena hafal lah, ya. Kita kena hafal, ya. Dia tak ada pattern yang tertentu yang kita boleh ikutnya nak membentuk jamak taksir. Dia memang orang kata tu dia terpecah sikit, ya, ke penulisan dia tu. Dia tidak tersusun macam jamak salim. Madarasun jadi madarisun, ya. Madarisun. Rojulun jadi rijalun. Itu memang dia tak ada pattern, dia macam itulah penulisan dia tu. Kalau jamak salim, kita tambah saja ujung dia waw nun ataupun ya nun, kan. Senang sikit. Kalau yadun, Ustaz, kalau yadun tangan,
Dia punya jamak salim ke jamak taksir? Yadun jamak taksir. Aidun. Kalau jamak salim dia yaduna sepatutnya kan. Itu kalau salim tambah je waw nun. Tetapi jamak kepada yadun ialah aidun, ditambah hamzah qata' di awalan tu. Sedangkan pada mula-mula tu tak ada hamzah qata' pun. Ingat ada beberapa contoh tadi kan, dia jamak taksir dia tambah hamzah qata'. Mana dia contoh tadi? Sini tak? Ni ainun dia ada hamzah qata' kan, jadi ayunun kan. Ni bentuk jamak salim. So salah satu daripada tanda untuk kita melihat kalau dia jamak taksir ya, kalau mufrad dia tak ada hamzah qata' awalan, tiba-tiba dia ada hamzah qata', itu menunjukkan apa? Dia jamak taksir lah tu. Dia tak ada waw nun ujung dia, ditambah hamzah qata' di pangkat tu, itu salah satu daripada tanda dia, tanda ataupun pattern yang digunakan dalam membentuk jamak taksir. Tapi bila madrasatun dia tak ada pula tambah hamzah qata', ya, dia jadi madarisun. So maknanya dia tak ada undang-undang, ya. Ada yang boleh pakai, ada yang tak boleh pakai. Boleh? Tak apa ya, ini baru pengenalannya. Bila kita besok dalam kelas-kelas yang lain tu, bila kita membincangkan kalimah-kalimah tu, dia akan keluar balik lah. Kita akan recall balik kan. Jadi lama-lama dia akan melekat lah dekat minda kita ya. Memang pembelajaran Al-Quran tu macam tu. Dia tiba-tiba nak kenal terus tak boleh. Dia proses dia kena macam apa, orang kata warm up dulu. Warm up, bagi kenal dulu kan, bagi familiar dulu. Lepas tu besok kita jumpa sekali lagi, jumpa kali kedua, kali ketiga. Lepas tu bila kita buat latihan tu, kita apply kan dalam latihan tu, barulah dia start. Ya, start melekatlah dekat minda ya, dan kefahaman kita. Okey, Tuan Syarhan tu pun dah bersama kita, tapi kita sudah ya mengakhiri. So kita akan insya-Allah sambung lagi minggu hadapan ya. Jadi untuk hari ini kita sudahi kelas kita dengan doa seperti biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahimna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.